Ada orang kata, kalau kita belajar lagi bodoh. Apa benda belajar lagi bodoh? Gila ke tak gila? Lagi kita belajar, lagilah kita pandai. Bila lagi kita pandai, lagi kita nak pandai. Saya ni kadang bila orang di sisi geng-geng Athariyah ni, mereka berlebih-lebihan mengutuk geng-geng Asy'ariyah sehingga mengaitkan semua benda kepada Asy'ariyah. Saya kecil hati jugalah. Tapi saya tahu bahawa mereka menuju kepada geng-geng Asy'ariyah. Janganlah semualah, dia rujuk kepada Asy'ariyah semualah. Dan bila kita tengok geng-geng Asy'ariyah ni pula membuat satu pelan untuk character assassination kepada tokoh-tokoh Hanabilah, saya pun rasa tak selesa. Sebab kita tahu bahawa ini semua adalah perbahasan yang bersifat akademik. Bukanlah apabila awak tak faham, contohlah, ada orang, dia tak faham dengan tepat perbahasan terhadap isu tashbih. Adakah dia terus masuk kafir? Adakah dia terus kafir? Ataupun sebab tashbih ni menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi mungkin dia tak faham perbahasan tu. Contoh, dia tak faham perbahasan daripada sudut Asy'ariyah. Adakah dia terus kafir? Saya tak cenderung kepada itu. Dia tak faham. Cukup dia tak faham sajalah. Semalam ada sahabat kita, XJSB. 2014 jadi XJSB. Dia tanya tentang tawassul. Tapi dia tak faham tentang tawassul. Dia tanya kita tentang tawassul. Dia sendiri pun sebenarnya dia tersilap. Itu bukan tawassul, itu istighasah. Itu minta kepada manusia, bukan minta kepada Allah Ta'ala. Walaupun niat dia nak minta kepada Allah Ta'ala ke apa kan, kita tak tahu. Tapi lafaz dia itu adalah lafaz meminta kepada manusia. Dalam bab yang lain memang dia orang minta kepada orang tu untuk orang tu minta kepada Allah Ta'ala. Jadi minta kepada manusia juga. Dia tak faham. Adakah dia terus sesat disebabkan dia tak faham? Tidak. Dia tak sesat kerana dia tak faham tadi. Dia tak terus menjadi seperti itu. Sebab tu isu-isu perbahasan. Kecuali kalau yang dia tak faham tu, dia bukan tak faham. Dia berkeyakinan tapi dia menolak pandangan yang mengatakan bahawa keyakinan dia itu sesat. Itu lain cerita lah. Macam contoh orang yang berkeyakinan tentang tajsim. Allah Ta'ala ni ada tubuh badan, bentuk tubuh macam kita. Kan? Tajsim, menjisimkan Allah Ta'ala. Kan? Dia tak faham yang tu. Lalu dia menyebutkan Allah Ta'ala ni macam kita lah, contohlah. Dia tak faham. Adakah dia terus kafir? Belum tentu. Dia tak faham sahaja. Tapi bila dia berkeyakinan bahawa Allah Ta'ala tu bentuk tubuh dia macam kita. Oh, ini yang jadi masalah. Ini yang menjadikan dia sebagai ajaran sesat. Sebab tu dalam perbahasan akidah, jadikan ia sebagai satu perbahasan. Jadikan dia sebagai satu perbahasan yang dapat menguatkan iman kepada orang yang berjaya memahaminya. Dan jangan pula orang-orang yang telah berjaya memahaminya, dia membuat judgement kepada orang-orang, sekurang-kurangnya orang-orang awam ataupun orang-orang yang berada dalam metodologi yang berbeza. Dulu saya pergi ke Azhar, saya tengok satu peristiwa yang terkesan pada diri saya. Tahun pertama saya masuk di Al-Azhar, kita mengaji Al-Madkhal fi Ilmul Kalam. Kita belajar tentang pengenalan ilmu kalam. Bahkan walaupun dia Madkhal Ilmul Kalam, kita belajar tentang sifat-sifat Allah, kita belajar tentang ilahiyat. Lebih tepat adalah ilahiyat. Kita belajar tentang ketuhanan. Kita belajar tentang sifat-sifat Allah dan seumpama dengannya, kewujudan Allah dan sebagainya. Awak tahu, soalan-soalan itu juga menjurus kepada hal berkenaan. Apakah yang dimaksudkan ilmu kalam? Allah itu wujud bagaimana? Apakah hujah kewujudan Allah? Adakah Allah Ta'ala ini bersifat sama macam makhluk? Dan seumpama dengannya, berikan hujah-hujah berdasarkan pada Quran dan Sunnah dan pandangan Ahlul Kalam berkaitan tentang hal itu. Itu soalan-soalan dia. Dan awak tahu, ramai daripada kalangan orang yang pergi ke Al-Azhar pada waktu, dalam batch saya lah. Batch saya waktu tu dalam berapa orang sebab saya di Cawangan lebih kurang dalam kita orang berapa dalam 50-60 orang macam tu lah. Saya tak pasti berapa bilangan dia, tapi lebih kurang macam tu. Majoriti kami tak lulus exam kuliah tauhid tu. Majoriti tak lepas exam tu. Walaupun ada sebahagian diorang ni mengaji pondok, ada sebahagian dan kesemua mereka lepasan daripada sijil tinggi agama Malaysia STAM, tapi tak lulus exam tu. Bila tak lulus exam tu, maka adakah menandakan bahawa akidah kita ni bermasalah? Tidak. Itu menunjukkan bahawa kurang faham dengan perbahasan dalam bab berkenaan. Itu isu dia. Itu isu dia. Ada orang sebut apa ni? Inilah bahaya bila mak bapak hantar anak ke Al-Azhar sedangkan anak-anak masih tak lepas fardu ain. Bukan. Awak pergi ke Al-Azhar, mana boleh lepas Azhar macam tu saja? Nak pergi ke Al-Azhar, awak kena lepas sijil tinggi agama Malaysia. Ni STAM ni, Tok Long kata dia tak lulus STAM. Sijil tinggi agama Malaysia, 10 subjek semua dalam bahasa Arab. Ada Al-Quran,
ada tafsir, ada fiqh, ada arud wal qafiyah, ada balaghah, ada nahwu was saraf dan sebagainya. Ada 10 subjek. Semuanya dalam bahasa Arab. Awak ambil saja 3 agama Malaysia, awak mesti lulus yang tu. Tapi saya nak sebut bahawa awak dah lulus pun, awak dah pergi dekat Al-Azhar. Tapi mungkin ada bab-bab tu yang awak tak faham. Dan awak tak lulus exam. Adakah menunjukkan bahawa semua orang-orang yang tak lulus tu kena mengucap semula? Tidak. Kerana kita berkeyakinan bahawa itu adalah perbahasan akidah. Intipati akidah adalah intipati yang wajib difahami dan juga diimani oleh semua orang secara mudah. Hari ini kita sebut, dia orang terus percaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah intipati akidah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Kena ikut apa yang Allah Ta'ala kata, kena ikut melalui jalan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Maka wajib untuk salat, puasa, zakat, haji dan seumpama dengannya. Berbuat baik kepada ibu bapa dan seumpama dengannya. Mempelajari agama dan seumpama dengannya. Nampak tak? Yang kita sebut ni tadi apa dia? Itu perbahasan. Perbahasan ni untuk tujuan apa? Satu, tujuan untuk meningkatkan keimanan kepada diri kita. Kita belajar akidah ni untuk kita. Untuk kita. Yang kedua adalah untuk kita dakwah kepada orang. Untuk memudahkan kita dakwah kepada orang. Kalau kita pun tak faham, janganlah kita dakwah kepada orang satu perkara yang kita tak faham. Nampak tak? Itu isu tu. Tapi hari ni saya kecewa sungguh bila dalam bab akidah, orang pemain sungguh. Pemain sungguh. Sampai tahap buat pembahagian buat pembahagian akidah dengan mengasingkan kelompok yang terang-terang ahlu sunnah. Perbahasan bila bertembung ahlul kalam dengan ahlul hadis, jeng juga. Sebab tu, ini perbahasan akademik. Perbahasan ilmu kalam, ahli kalam dan juga ahlul hadis, ini adalah perbahasan akademik. Saya yakin dan percaya, perbahasan ahlul hadis sendiri pun orang awam tak faham lagi. Sebab dia benda yang sama saja. Dia tak ada, ahlul hadis ni adalah level dia rendah saja. Dah bukan. Mereka juga ada perbahasan-perbahasan yang kritikal. Bahkan dalam bab hadis. Hadis sahih sendiri pun ramai orang tak tahu. Orang awam tahu tak hadis sahih tu apa dia? Boleh tak tahu ni hadis sahih? Hadis sahih tu apa dia? Orang awam apa dia? Huwa mattasala sanaduhu bi'adlin dhabitin bighairi syuzuzi wala illah. Orang awam tahu tak benda ni? Dia tak tahu. Tapi kalau dia belajar, dia boleh tahu tak? Dia belajar, dia boleh tahu. Maksudnya, ini adalah perbahasan. Kita wajib untuk beriman dengan apa yang datang daripada Nabi. Oh, itu pegangan kita. Memang pegangan kita, itu akidah kita. Tapi macam mana proses itu? Kata UAI simple je terangkan. Boleh, tak ada masalah. Itu mencari guru. Kalau awak rasa guru awak UAI, Ustaz Azhar Idrus, bagus, sila. Belajar dengan guru-guru berkenaan. Belajar biar pandai, jangan bodoh. Ada orang belajar dengan tu guru, bodoh jadi dia. Sebab dia tak belajar. Dalam kelas cik kena bodoh je kan. Lain kali keluar pun duk bodoh ke orang. Sebab tu kita belajar kena jadi pandai. Ada orang kata, kalau kita belajar ni lagi belajar lagi bodoh. Apa benda belajar lagi bodoh? Gila ke tak gila? Lagi kita belajar, lagilah kita pandai. Bila lagi kita pandai, lagi kita nak pandai. Kenapa kita nak pandai? Itu kita kena tahu. Sebab Islam ni adalah agama yang pandai. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Ta'ala sebut, surah Hujurat, Mujadalah. Allah Ta'ala kata, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darjat semua orang dan Allah Ta'ala angkat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang diberikan ilmu kepadanya. Adakah kita tak mau diberikan ilmu? Macam mana nak dapat ilmu ni? Ilmu ni nak diangkat darjat pergi ke mana? Ke syurga. Macam mana nak pergi ke syurga? Nabi SAW sebut dalam hadis, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu tariqal jannah. Siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, dia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk jalan dia ke syurga. Jadi, sebab tu kita menuntut ilmu, sebab tu kita belajar. Supaya kita dapat masuk syurga. Sebab apa kita nak pandai? Bila kita belajar, kita akan jadi pandai. Tak ada lagi belajar, lagi bodoh. Apa benda lagi belajar, lagi bodoh ni? Lagi belajar, lagi bodoh ni maksudnya awak salah pergi cari tok guru. Takut sombong sebab awak pandai, awak takut sombong. Awak tahu benda mana yang yang menjadi penghalang di antara kebenaran dan juga kebatilan. Benda mana yang dianggap sombong, yang mana dianggap sebagai tidak sombong. Macam mana nak bezakan di antara sombong dan tidak sombong? Ilmu. Ada orang pergi sedekah. Dekat masjid nak sedekah tu, tutup tangan apa semua, tutup tangan. Nak bagi duit masuk dalam tu. Berapa ringgit dia masuk? RM1. Dia bagi masuk RM1 dia. Tapi punya bunyi sangat tu. Orang tengok perbuatan dia.
Dia buat macam tu. Konon tak bagi orang nampak. Tapi betul ke tak bagi orang nampak? Kita tak tahu. Padahal, hang nak pergi infak dekat masjid, derma je lah. RM1 boleh, RM2 boleh, RM5 boleh, RM1,000 boleh. Derma sudahlah. Bukannya benda tu melibatkan kesombongan. Sombongkan isu awak secara peribadi. Awak secara peribadi. Apa yang ada di dalam hati awak itu. Kalau awak duk pergi buat-buat macam tu, itu awak terpalit dengan belitan iblis. Awak baca buku Ibn Jauzi rahimahullah bertajuk Talbis Iblis. Pergi kat santailmu.com. Dekat Talbis Iblis. Awak pergi kat profil saya. Dekat profil itu ada buku Talbis Iblis. Talbis Iblis cerita berkaitan tentang orang-orang macam ni. Ada orang yang dia nak kuat ibadat. Tapi dia tak ada ilmu. Lalah kali dia buat kesesatan. Ada orang yang dia belajar ilmu juga. Ada yang tidak belajar juga tapi kena terpalit dengan talbis iblis juga. Sebab dia belajar ilmu kemudian dia jadi sombong dalam keadaan dia menganggap kesombongan itu adalah kebenaran dia. Tu ada juga terpalit. Bila dia tinggalkan agama. Maksudnya dia belajar tapi dia tidak mengamalkan ilmu. Ini juga orang yang terpalit dengan belitan iblis. Talbisul iblis. Sebab tu kita kena belajar. Agama kita suruh belajar. Wahyu pertama turun. Jelas. Iqra. Suruh baca. Ada orang sampai isim guna. Isim tu, dia ajaran sesat. Lepas tu kita kata, belajar yang betul. Jangan belajar cari Tok Guru pun merepek. Tok Guru tak salat. Tok Guru tak puasa. Dia kata, aku ni dah sampai makam lain. Kepala otak dia. Tok Guru kata, aku dah sampai ke makam lain. Hampa tak tahu. Ada Tok Guru. Gila babun. 30 tahun tak pernah pergi masjid. Orang kampung tahu dah benda tu. 30 tahun tak pernah pergi masjid sekali pun. Sebab dia kata apa? Masjid tu banyak maksiat. Jadi dia solat kat rumah. Gila. Dia belajar daripada orang yang salah. Bawa benda yang salah. Lalah kali sesat lah. Itu yang kita kata isim. Yang jenis isim ni sebab dia belajar benda yang salah. Belajar benda yang salah jadi salah. Banyak gila babun. Berkaitan gila babun hari ni. Gila babun tu. Sebab tahu babun. Babun tu babun. Gila tu gila. Gila babun. Kalau anda belajar bahasa Arab Al-Quran sistem lama, ungkapan-ungkapan begini pasti anda akan selalu dengar. Contohnya, daraba yadribu darban daribun madrubun idrib. Ataupun, jalasa yajlisu jalsan jalisun majlusun ijlis. Ataupun, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Hafalan apa ni Ustaz? Baik, tuan-tuan. Itu adalah hafalan teknikal yang perlu dilalui oleh pelajar-pelajar bahasa Arab Al-Quran sistem lama. Antara sebab kenapa tuan-tuan perlu kena menghafal ialah untuk tahu apa ganti nama diri yang tersembunyi dalam setiap patah kalimat tersebut. Dalam sistem Al-Furqan, sistem baru kami ini, kami susun tiada hafalan yang membebankan anda. Kami gantikan hafalan tersebut hanya dengan diagram yang mudah. Jom kita faham bahasa Arab Al-Quran dengan sistem baru kami. Kita bantu Ustaz Syihab untuk memandaikan umat dengan Al-Quran.